Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel SCBO TV, which is trader yang sebenar. So, video sebelum ni kita dah kenal pasti cara untuk kenal pasti IB zone, dan ni aku tunjuk cara entry lah. Yang pertama ni kat sini aku tulis. Yang pertama kena kenal pasti trend sebelum IB buat zone. So, trend dia apa? Trend dia kat sini kita nampak obviously lah, dia sedang membuat penurunan lah. So dia ni benda wajib lah kalau kita nak guna IB. So kena tengok benda ni. Yang pertama dia kena pasti zone sebelum berlakunya IB. So IB ni sini aku tak tanda lagi lah. Sebenarnya kita kena tanda dulu zone apa yang berlaku. Cuma ni aku nak ikut, nak follow dia punya susunan dia. So zone dia, trend dia sekarang sedang menurun. Lepas tu dia naik dan dia buat sideways kat sini lah. So sideways kat sini dia akan ada IB lah. So IB dia kat mana? IB dia kita tandalah kotak follow candle by candle macam yang sebelum ni kan. So kita ambil body saja. Dan kat sini aku ambil body semua lah, yang mengandung tu lah. Sorry yang mengandung tu. So inilah, ni dia punya mark dia, kita tanda kat sini. So ni dia punya mark, body tu body dah, body merah. Tak kisahlah kalau body hijau lah, merah lah. So yang penting dia mengandung berapa orang anak. Minimum kena ada 2 orang anak pertama, anak kedua, anak ketiga tak pecah lagi. So valid lah. So kita tengok anak pertama, anak kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anak ke-9 pecah. So anak ke-9 pecah. Kita kalau kat sini yang syarat kedua buat IB zone kita dah buat. So kita tunggu pecah based on trend. So kalau trend dia menurun, dia kena pecah, menurun lah, pecah ke bawah. Kalau pecah tak ke atas, dia tak valid. Ni tanpa mengambil kira kaedah ataupun trend elite wave. So kat sini kita letak tepi elite wave side. Kita ambil yang basic dulu. Trend dia sedang menurun dan kita buat IB, dan dia mesti sambung penurunan. Ingat lah, dia selalunya dia akan buat macam-macam lah. Kalau pattern dia akan buat flag pattern lah, apa semua kan. So kat sini kita letak tepi pattern tu. Kita nak cari dalam pattern tu, mungkin dia buat kat sini flag pattern apa semua kan kat sini kan. Dia pecah ke apa semua, apa boleh kita kena tengok lepas ni lah. Mungkin di sini dia dah pecah channel flag. So kita boleh entry. Itu salah satu cara juga, tapi agak berisiko sebab dia pecah, mungkin dia naik atas balik kan. Ni mungkin jadi false flag. Okay. Mungkin dia jadi flag ke tepi macam ni kan. Dia pecah, kita duk anggap dia pecah bawah, sebenarnya dia buat flag macam ni pula dah. So dia tak valid untuk flag tu, dan kita fokus kepada inside bar zone. So kita dah tunggu pecah, candle yang ke-9 pecah, dan kita tunggu retest. Ini adalah cara entry sebenar inside bar zone. Kita tunggu retest. So dia retest balik bila dia pecah dengan ekor yang panjang ni, dia tolak, dia masuk balik ke kat sini, kita entry. Kita lihat kat sini entry lah. So ini candle ke-10 kita entry sebab dia dah pecah ni menandakan kita punya confirmation. Ini adalah candle confirmation lah. Confirmation dia pecah. Sini hijau sikit lah. Candle confirmation. Kita punya candle confirmation. So ini yang wajib kita tunggulah. Bukan sebenarnya bila dah jadi inside bar kita nak entry. Bila dah inside bar zone tu, kita nak tahu dia pecah bawah ke dia pecah atas untuk kita entry. So macam ni, dia pecah bawah dan bermakna dia dah follow trend yang semasa ataupun sebelum yang dia buat IB ni lah. So kita entry kat sini. Lepas kita pasang entry, kita kena pasang SL. SL kat sini aku kata ada 2 jenis. So yang pertamanya, SL ni penting lah. Pasang SL tu tinggi sikit daripada yang SL asal. SL yang mungkin 5 tick, 7 tick, mungkin kita pasang ke 10 tick dulu. Ini bergantung kepada tahap penerimaan risiko yang apa adalah untuk trade SPO ni. Macam aku pasang selalunya 10 tick ataupun di atas candle ni. Kat sini dia ada satu candle bullish. So bullish ni adalah menandakan kalau dia nak naik, dia kena pecahkan candle ni. Dia kena pecah dan close di atas lah. Contoh dia akan jadi close macam ni lah. Tiba-tiba dia naik kat sini, dia close dah ni. So kat sini menandakan dia nak berubah arah sebab dia dah pecah resistance bullish kat sini. So tolak tepi side benda tu. So
So kita pasang, kita cari candle by yang di sebelah kiri ni. Kat mana candle by dia? So di sini. So aku akan pasang 3 ke 4 tick atas tu lah. So ini adalah SL aku lah. SL yang bukan kata yang tetap lah, sebab nanti kita akan ubah dia SL ni. So ini SL. Selepas kita entry, kita terus pasang SL di atas candle buy kat sini. Sebab kemungkinan dia nak pergi ke situ pun ada, sebab dia nak ambil order kat sini kan. Tapi kat sini dia hantar ekor boleh lah. Ekor tu okey lah. Maksudnya kalau hang letak SL betul-betul 2-3 tick kat bawah ni memang kena lah. So letak di atas candle bullish. Kalau tak ada candle bullish ni, contoh kat sini merah pun tak apalah. Sini merah lagi selamat lah benda tu kan. Dia takkan pergi ke sini lah. Tapi tak apa, letak jadi atas untuk kita terkena fake out. Kita punya fake out ataupun terkena itulah dia punya ekor dia tu. So bila dia dah seterusnya, bila dah pasang SL, candle seterusnya sampai entry dia turun. Okey, itu menandakan petanda yang baik, dia nak meneruskan penurunan bereaksi dengan IB zone tadi. Lepas tu candle ketiga sampai entry, macam ni dia hantar ekor. Kalau kita letak SL bawah ni memang kena lah. Kita letak atas dulu. Dia bereaksi dengan ni juga, tapi dia bereaksi lebih tinggi lagi sebab kat sini ialah mungkin ada buy order ataupun sell order yang dia nak makan lagi SL dia. So buy SL makan SL ni kita akan belajar nanti dalam tajuk yang seterusnya berkaitan dengan MPL, maximum pain level. Maksudnya kalau orang letak SL kat sini, dia kena SL kat sini, dia kena SL di kotak ni pun dia kena. So kita panggil apa, luka yang paling teruk lah, orang akan kenal lah. So dia letak SL, dia masuk ni, dia letak kat sini. So kita panggil MPL. Dia makan dulu sebelum dia teruskan penurunan. Sebab dia nak teruskan penurunan, dia kena ada orang yang menjual untuk dia kan. So kat sini dia sell dan dia jual ataupun dia buy stock kat sini. So dia kira value lah orang tu, dia nak berjual kat sini untuk dia punya SL lah. Dan jerung dia nampak aku nak teruskan penurunan, aku kena beli. So aku beli, aku makan. Sebab tu wujudnya SL, ekor panjang ni. Disebabkan orang letak SL tu dia makan dulu. Sekarang kita letak SL di atas lagi untuk selamatkan, dan kita nak follow apa yang jerung tu buat. Okay, so candle keempat, okay, dia nak naik sikit dan dia ambil lagi order kat sini. Siapa yang terlepas entry boleh masuk lagi lah. So kat sini dia tak pasang lead apa semua. Dia tengok, dia baru pasang lemak, dah terlepas, dia dah turun. Tak apa, don't worry, queue je dekat area dalam kotak ni atau mana-mana lah. Kalau aku tu instant entry je kat sini, ataupun queue order. Bila dia dah break, queue order dekat sini dan dia naik, tak apalah, dia tak kena SL. Lepas tu kalau terlepas lagi, queue je dekat sini juga. Dia akan ambil kita punya sell order kita. Lepas tu dia terus turun lah. Dia turun tu dia dah makin kurang lah, dia punya ekor dia dah makan habis semua dah. And then dia kata, okay, I ready untuk turun. Dia turun lah. Lepas tu akan turun. Boleh lah kat situ 10 tick, 20 tick, depends on what wave dia perform right now. Dan juga itulah semua last sekali dia based on elite wave, seberapa banyak dia nak turun. Adakah 20 tick, 30 tick? Pada aku bergantung, itu nanti kita masuk elite wave, bergantung kepada berapa lama dia sideway dalam kotak ni, dalam inside bar zone ni. Lagi lama, lagi padu dia turun. Setakat 3, 4, 5, 6 candle tu tak berapa sangat. Tapi dia kalau momentum ni kuat, dia keturun je. So apa ni lah, TP sesedap rasa lah. 10 tick, 20 tick, caw lah. So cari yang baru pula. So tak apa, selesai bab ilustrasi lah berkaitan dengan inside bar zone untuk kaedah trend menurun. Nanti kita pergi ke trend yang menaik pula. Kita cuba pergi ke contoh dalam chart yang menurun kat mana. Okey, kat sini kita cari menurun. Apa yang ada, adakah dia memvalidkan inside bar tu berlaku. Ni yang dah berlaku lah. So orang kata senang lah, benda tunjuk yang dah berlaku kan. Tak apa, sebab kita dah faham apa itu inside bar zone dan kita nak aplikasi cara menggunakan. So kat sini adakah inside bar zone. So bukanlah. So kita tengok secara kasar, kita kena follow candle by candle apa semua kan. So kat sini tak boleh. Sini sebenarnya dia dah sampai hit wave 3. So dia nak turun lah. Sini tak boleh guna lah.
Maksudnya wave kita macam konten sebelum ni, kita kena tengok wave sebelum ni dia menaik, dia akan terus menaik lah. So kat sini apa akan terkena lah kat sini, sebab kita tak faham apa contoh kat sini kan. Dia valid lah inside bawah zone. Dia pecah atas sebab dia follow trend sebelum, tapi sebenarnya dia dah sampai end of wave 3. So wave 3 dia akan tu ke wave 4 untuk dia buat pullback, dan sebelum naik dia akan naik ke atas balik lah. So kat sini kita terkena, tapi tak apa, kita cari yang terkena tu dalam 2-3 tick, tak apalah, cut loss lah. Kalau mau masuk juga kan, kita masuk entry, dia turun ke bawah. Mungkin kat sini kita terkena berapa tick, kita set cut loss kat sini dalam 5 tick, so tak apa. So kalau orang dah faham elok wave, okay, dia kata ini adalah fake out sebab apa, dia dah wave 3, fake out, dia turun bawah balik, tak ada masalah. Dan kalau dia faham contoh lah, kat sini lah, sini adalah inside bawah zone kan. So ni dia punya mock, anak pertama, anak kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak ke-8 pecah, itu dia retest. Dia retest, tuan pun dapat lah dia punya hasil dia lah sampai ke bawah tu kan. Tu sampai 30 tick tu dah memang banyak sangat lah. Sebab apa rugi kat sini lebih kurang 5 tick tadi kan. Dan hampa dapat balik, kita counter balik dengan 20 tick macam tu lah. So dia punya calculation mudah lah. Kalau ni tanpa mengira elok wave lah. Kalau mengira elok wave, lagi hampa terus entry lah, tanpa ada kita kata apa, floating ataupun tanpa ada risk kat situ lah. Maksudnya risk yang gagal lah. So kat sini kita cari lagi yang mana inside bawah zone yang ada. So ni ni ada ni. Kau kat sini tak valid sebab dia anak pertama dah pecah. Sebab kita nak follow trend dia sekarang sedang menurun kan. Trend dia sedang menurun. So kita nak cari yang menurun. So ni adakah valid sebagai inside bawah? Ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga pecah. So valid sebenarnya. Tapi dia tak makan lah, tak apalah, biar pergi lah. Dia tak makan, kita maksudnya tak ada entry lah. Mudah je. Yang kita cari, kita jangan kejar harga lah. Oh, dia dah pecah ni, tak ada masalah. Tapi kalau aku setakat pecah macam ni upah 2 tick dan dia dah pecah 1 tick, aku tulis instant order saya lah, instant market. Sebab aku tahu benda tu dia trend menurun dan dia pecah. Maksudnya momentum dia sangat-sangat tinggi untuk menurun. Aku terus ni, kalau aku terus masuk saya lah. Tapi kalau dia pecah dalam keadaan sampai macam ni, pecah dan dia punya pecah dia tu sampai 10 tick, memang aku tinggal. Memang aku tak akan masuk lah. Sebab tu risiko aku 10 tick. Kalau aku masuk, dia nak floating pun semua, memang dia akan pergi balik. Contoh aku masuk ni, aku tunggu sini, tak pergi lah. Maksud aku tadi, kalau kita nak instant order dalam keadaan 10 tick, tinggi lah. Tapi kalau masuk boleh, aku turun entry lah. Macam ni, dia pecah, dia turun ke bawah je. Tak apa, biarkan, jangan kejar harga. So sini adakah layak jadi IB zone? Tak ada, dia pecah lagi. So sini adakah layak jadi IB zone? Tak ada, dia terus pecah. Dan dia bagi candle merah ni lah, body to body. Ni candle hitam ni lah. Kalau aku guna candle hitam ni lah untuk sebagai aku punya sedap mata memandang. So ini adalah mother dia, mock dia. Anak pertama, anak kedua dia doji masih dikira sebagai candle. Kita ambil body dia. Ketiga, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat pecah. So pecah. Anak kelima masuk balik ke kat sini, kita entry lah. Entry SL atas ni apa semua macam tadi. Candle yang kita nak letak, candle dia punya SL atas ni lah. Atas ni kita tengok berapa tick lah. Kita masuk kat sini, dia kurang 7 tick. Sebab apa atas ni? Sebab ni adalah candle buy. Candle buy maksudnya kalau dia break kat atas, dia akan naik kat atas lah. Tapi trend semasa dia menurun, kita follow the trend. So dia makan. So kita dapat lagi lah kat sini kan. Dapat lagi 14 tick ni tadi. Entry by entry lah. So tak apa, mungkin apa nak masuk dekat sini, box tadi kan, sini yang tadi, mungkin kita nak hold tu. Betul ke aku nak hold kan. So kat sini 10 tick lah, 10 tick stop. Okay, keluar. Lepas tu masuk, dia naik balik, dan dia buat lagi, kita masuk lagi 10 tick lagi, dah 20 tick lah. Okay, so kita follow lagi. Ada lagi tak yang dia buat? So sini mak anak pecah atas tak valid lah.
pecah atas tak valid disebabkan dia trend ni masih menurun. So ini adalah wave 4. Kalau kita pakai wave ni wave 4, dia nak pecah atas, dia nak track lah. Sebab ni kita tengok dia pecahkan resistance sebelum menandakan dia naik, tapi dia buat fake out. Fake out kita tak kira lah. Untuk wave 4 kita tak akan turun lagi. Siapa? Kita biarkan. Kita follow juga candle ni, adakah dia nak buat lagi. So ni candle pertama, candle kedua pecah tak valid. Okay, tak apa, biarkan. Oh ni tak ada apa lah, tak ada apa. Di sini. Okey. Pecah kedua tak valid. Ni tak valid. Okey, sini. Adakah valid? Dia nak naik atas? Tak valid sebab kita punya trend lagi menurun. Sorry. Ini yang naik tadi wave 4 dalam 5. So inilah 4 dia panjang sikit lah. Wave 4 tu itu technical elite wave lah. Kena faham lah. Elite wave ni dia pening sikit. Bukan dia pening lah. Kalau nak faham tu senang lah untuk membantu cara kita nak entry inside bar. Tapi macam aku tadi, aku kata tolak tepi elite wave side, kita fokus kepada inside bar sahaja. Yang gagal tadi disebabkan macam ni lah. Gagal tadi disebabkan oleh berada di wave yang salah. Wave dia kena turun lah. Walaupun benda tu candle dia menunjukkan benda tu dia naik. Sikit kat saya cari kat sini. Okey, kat sini. Mak anak pecah, gagal sebab anak kedua dah pecah. Okey, kita kat sini. Ini valid tapi dia berada di wave yang salah. Seperti apa kena SL kat sini kan. Kita beli kat sini, salah. Dia turun balik dan dia break. Salah lah benda tu. So kita follow lagi. Adakah ni betul? Salah. Okey ni. Candle putih ni. 1 2 3 4 5. Anak keempat pecah. Mak, anak pertama, kedua, ketiga, empat pecah. Kelima ada retest, dia turun lah. Dan kita boleh gabungkan dengan ni lah, trend line ni lah. Kan masa kat sini nampak dah buat trend line lah. Follow. Kalau ikut kaedah trend line, pecah pun nak entry. Ini dia pecah, pula ada IB zone dan dia retest, masuk lah. So dia punya cut loss kita atas ni lah, atas candle ni. Cut loss kita tak banyak, bukan overtick yang kalau kita retest kat sini 4 tick saja. Tapi kita punya reward alhamdulillah lebih daripada 30 tick lah. Itulah, apa boleh tengok boleh buat backtest berkaitan dengan trend menurun ni. Untuk trend menurun nanti kita akan masuk juga untuk next video lah, berkaitan dengan trend menurun. So trend naik dia apa kena ingat lah, kena follow trend sebelum, lepas tu buat IB, lepas tu tunggu break dan retest tu kita entry. SL tu apa kena tengok balik, SL nak pasang kena pasang di atas candle buy 2-3 tick atas tu lah. Kalau kau ambil 2-3 tick atas tu lah, sebab dia mungkin akan pergi ke atas lagi kan. Lepas bila dah turun tu kita turunkan lah. Macam ni dia dah confirm turun, kita turun lah. Kita ambil BE lah. Sini turun lagi, kita turun lagi, turun dan seterusnya sampai kita kena kita punya SL lah. Maksudnya itu dapatkan benda tu. So kat sini kita tengok ada lagi tak yang kita boleh jadikan sebagai so dia ni naik ni untuk wave tak tulis wave ni, wave 5 lah. Ini 3, 4, 5, 4, ni wave 5. Wave 5 ada lagi tak IB yang boleh kita masuk? Ni dia tak ambil lah. Ibu, anak pecah dia tak ambil. Tak apa, biarkan, jangan kejar harga yang kata tadi. So sini tak layak. So sini untuk doji kita tak boleh jadikan dia sebagai mother lah, kita ambil body lah. Tapi kalau doji dalam body boleh. Macam ni kita nak jadikannya, dia tak boleh nak buat smoke kena body to body. So ikut tak guna lah. So ni kita terlepas entry dekat sini. Dan jangan risaulah, dia bagi ada mak, anak. Tak lepas ni. Anak ke dua dah pecah, tak boleh. Tak valid. So sini valid tak? Valid tapi tak terlepas entry. No, tak boleh. So sini valid. Anak pecah retest. Ni kita SL sebab dia di penghujung wave yang wave lah, penghujung wave 4 ni. 1 2 3 4 5. So dia nak naik wave 4, tak boleh ke sini lah. Ni kita masuk.
pecah sikit lah. Tak pasti benda ni pecah tak. Kita tengok lah. Dia punya close 3818, 3821. Sorry, 38 close apa ni? Close 3821. Okey, dia tak ni lah, dia pecah. Macam kata tadi, pecah berapa tik? Pecah 2 tik, 3 tik tu yang masuk je kan. So sini berapa tik? Pecah 2 tik, 3 tik. 3 tik memang aku terus entry lah. Tu depends on hampa punya penerimaan risiko lah. Macam ni dia pergi ke sampai 14 tik lah. So kita punya SL dekat sini 16 tik, tinggi lah. Tinggi hampa punya bergantung pada penerimaan risiko apa lah SL apa. So kalau agak benda tu risk, jangan kejap, biarkan dia berlalu. So dia sampailah end of wave 4. Tadi kan 3 kat sini, wave 4. So lepas wave 4 dia buat apa? Dia nak naik lah. Dia nak naik dan cari IB seterusnya lah. So itu sajalah untuk wave penurunan. Nampak boleh buat backtest lagi lah kat belakang ni kan. Kat belakang ni ada lagi dia turun. Nampak cuba buat backtest tanpa mengambil kira elite wave tadi. Wave apa tak kisah. Kalau maksud aku tu tadi, macam yang video yang pertama tu, aku kata win rate dia hampir 80 ke 90% tanpa mengambil kira elite wave. Cuma kita kena pastilah IB mana yang valid, yang membolehkan dia menjadi satu zone untuk buy ataupun sell. Okay. Kalau contoh hampa loss di zone tu, don't worry. Dia akan ada zone lain lagi. Yang kita sebenarnya tengoklah, kita kena switch lah. Okay, kenapa gagal? Mungkin dia punya trend sekarang sedang naik. No problem. Kita fokus kepada apa yang jadi. Bila saat kita loss tu, kita cari new zone. Dan kita kena pasti zone yang trend semasa. Sebab tadi kita gagal sebab dia naik. So lepas tu dia turun, kita gagal. Maksudnya trend tu dia sedang menurun lah. So trend yang IB kedua tu dia memang menurun lah. So apa cari yang pecah bawah lah. Dan insyaAllah dia akan follow balik. So kita boleh cover balik lah berapa yang kita loss, yang kita salah masuk IB ni yang salah tu. So itu saja untuk kali ni lah. So itu saja untuk post kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang berkaitan dengan IB zone untuk trend yang uptrend, yang trend yang menaik pula. Terima kasih kepada yang support aku, dan kepada yang belum subscribe channel ni, boleh terus tekan button subscribe di bawah. So guys, akhir kalam, I have spoken. Bye. Assalamualaikum.